Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rosli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 74 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,776 kes, iaitu bersamaan dengan 73.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 7 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 39 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,467 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,584 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa terdapat 39 kes baru yang dilaporkan hari ini, 1 kes import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 38 kes, di mana sebanyak 8 kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Daripada jumlah 39 kes, 9 kes adalah warga negara Malaysia dan 30 adalah warga asing. Sehingga kini seramai 19 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 8 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 107 kes, iaitu bersamaan dengan 1.65% daripada jumlah keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menzahirkan Selamat Hari Vesak pada hari ini, iaitu 7 Mei 2020 kepada semua penganut agama Buddha di Malaysia, terutamanya petugas kesihatan dan juga anggota barisan hadapan. Lazimnya sempena Hari Vesak, penganut ajaran Buddha akan mengunjungi kuil Buddha bersama-sama keluarga pada waktu pagi untuk upacara keagamaan. Walaupun perhimpunan secara besar-besaran dan aktiviti kunjung mengunjungi tidak dibolehkan pada masa kini, namun sambutan Hari Vesak pada kali ini masih boleh diraihkan dengan norma dan kelaziman baru. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat masih perlu dipatuhi. Pastikan jarak sosial selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan tidak mengadakan atau menyertai sambutan secara besar-besaran. Kementerian Kesihatan telah mengenal pasti 1 kluster yang melibatkan pengawal dan anggota keselamatan di sebuah pusat beli belah di Ceras, Kuala Lumpur. Sehingga 7 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 10 kes positif COVID-19 telah dikenal pasti dan dilaporkan dalam kluster ini yang melibatkan 9 warga negara Nepal dan 1 warga negara Malaysia. Punca jangkitan bagi kluster ini masih di dalam siasatan. Langkah-langkah pembendungan dan pengesahan seterusnya telah diambil seperti mengenal pasti dan menjalankan ujian saringan COVID-19 ke atas semua pekerja dan kontak rapat mereka. Kesemua kes warga negara Nepal dalam kluster ini tinggal di kediaman yang sama di Ceras. Saringan COVID-19 telah dijalankan ke atas penghuni kediaman mereka, pengawal dan anggota keselamatan di pusat membeli belah tersebut dan juga pekerja pasaraya yang berkait rapat. Setakat ini seramai 436 orang telah disaring, di mana 10 kes didapati positif. 347 kes negatif dan 79 orang masih menunggu keputusan. Pejabat Kesihatan Daerah Ceras dan Titi Wangsa akan terus menjalankan pemantauan ke
kenaikan kes COVID-19 berkaitan kluster ini. Kesemua kontak rapat setiap kes telah dipanggil untuk tujuan saringan dan pendidikan kesihatan juga telah diberikan. Para majikan pelbagai sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi perlulah patuh kepada syarat-syarat dan standard operating procedure yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa berdasarkan sektor masing-masing. Tambahan pula adalah amat penting bagi majikan dan semua pekerja supaya sentiasa ikut amalan yang betul di tempat kerja masing-masing, seperti yang pertama, elakkan berada di kawasan yang sesak, iaitu crowded space. Yang kedua, elakkan berada di kawasan yang tertutup, iaitu confined space, iaitu secara beramai-ramai pada masa yang sama, seperti di ruang makan dan juga di tempat solat. Yang ketiga, kekalkan 1 meter ketika bercakap semuka dengan orang lain, iaitu close conversation. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenai COVID-19. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, laporan COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 7 Mei melibatkan 2 lokaliti. Lokaliti yang pertama ialah Pasar Borong Kuala Lumpur dan Pusat Bandar Utara, iaitu di Kepong, daerah Kepong, ada pertambahan 8 kes dan 1 kes di luar kawasan PKPD, menjadikan jumlah kes positif ialah 189 kes, di mana 81 adalah di luar kawasan PKPD. Dan ini melibatkan 115 warga asing dengan 1 kematian warga asing. Lokaliti kedua ialah Selayang Baru, tiada pertambahan kes pada hari ini dan jumlah kes positif adalah 52 dan melibatkan 36 warga asing. Seterusnya, kluster Perhimpunan Seri Petaling, bilangan sampel diambil setakat ini ialah 36,236 dan bilangan kes positif ialah 2,337 melibatkan 5 generasi. Seterusnya, ingin dimaklumkan sejumlah 360 buah madrasah dan sekolah tahfiz telah dikenal pasti dan 16,550 pelajar, guru dan kaki tangan telah didaftarkan dan 9,423 telah disaring dan diuji bersama dengan 56.9%. Didapati 423 individu, iaitu 4.5% adalah positif COVID-19. Seterusnya, ingin dimaklumkan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara sejak 3 April hingga 6 Mei. Jumlah yang dikuarantin adalah 30,050 individu dan 16,524 daripada mereka telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Daripada jumlah tersebut, 334 didapati positif COVID-19, iaitu ada pertambahan 1 kes bandingkan dengan semalam. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 7 Mei 2020. Kluster pertama ialah Kampung Sungai Lui, ada pertambahan 13 kes baru menjadikan jumlah kes 174. Kluster kedua ialah Pengawal Keselamatan Maluri, ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 10. Seterusnya, dimaklumkan 2 kluster telah tamat tempoh pemantauan, iaitu kluster yang pertama Seksyen 6 Bangi yang melibatkan jumlah kes 31 dan 1 kematian. Dan yang kluster kedua ialah kluster Warga Emas, iaitu di Selangor, melibatkan jumlah kes 36 dan 5 kes kematian. Dan seterusnya saya buka pada persoalan kalau ada apa-apa pertanyaan.